niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan diriakan patuh bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Jadi kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan talaki online kita pada pagi ini, yang siri yang ke-15 pada pagi ini. Dan siri yang ke-15 ni kita masih lagi berada dalam bab puasa. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki online kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla lil hazna illa syi'ta sahla. Cek suara okey tak? Cek suara. Terima kasih kepada pengurusi majlis, moderator, Ustaz Mang Belara. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, muslimin muslimat,
tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti live pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin daripada bab puasa yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang pernah kita sebut sebelum daripada ni, kedudukan kitab Minhajul Talibin dalam mazhab Imam Syafi'i adalah cukup tinggi. Kedudukan kitab Minhajul Talibin dalam mazhab Imam Syafi'i memang cukup tinggi kerana ia adalah gabungan daripada dua jabal, dua gunung yang besar, iaitu gabungan pandangan Imam Rafi'i dan pandangan Imam Nawawi. Dan kedudukan Imam Nawawi sendiri adalah seorang yang cukup hebatlah daripada sudut menguasai beberapa ilmu, antaranya adalah ilmu hadis. Baik. Jadi kita akan bincang bab puasa daripada kitab Minhajul Talibin. Jadi katanya kita masih lagi dalam perkara yang membatalkan puasa, ataupun perkara ataupun kalau kita tengok dulu tu dipanggil syarat sah puasa. Baik. Dan antara syarat sah puasa adalah masuk sesuatu ain ke dalam rongga melalui saluran yang terbuka. Katanya wala yuftiru bi bal'i riqihi min ma'dinih. Tidak berbukalah ia seorang. Maksudnya tidak berbuka ni, dia aftara yuftiru makna berbuka. Tidak berbuka maksudnya tidak batal puasa. Sebab dengan sebab dia telang, bibal'i dengan sebab ataupun disebabkan telang riqihi air liurnya. Kalau sebab telang air liur, tak batal puasa. Tapi syarat air liur min ma'dinih, daripada ma'dinnya, daripada tempat keluar air liur, daripada tempat dia. Baik. Air liur yang daripada tempatnya. Kalau kita telang air liur yang bukan keluar daripada tempat, maka hak tu batal puasa. Itu maksud mim ma'dini. Jadi sehingga kan tak batal puasa kalau orang tu dia kumpulkan air liur dalam mulut dia. Kumpul sampai penuh dia telang. Orang lain puasa dahaga, dia puasa tak dahaga. Cara dia adalah dia telang air liur. Perbuatan tu bukanlah comel. Kita tak kata comel ke tak comel. Perbuatan tu tak comel. Itu bukan perbuatan hak yang dituntut. Bukan perbuatan hak yang disunatkan, yang digalakkan. Cuma kita nak cerita batal ke tak puasa. Dia dahaga Dia nak orang dia pun cari wap pelang. Jadi apabila tengok wap pelang, tebih alio kat bawah lidah. Penuh alio, dia pun telang. Sikit lagi. Tengok pula wap pelang. Macam tu. Penuh, dia pun telang. Hilang dahaga. Lepas tu duduk sebentar. Rasa pula, dia buat gitu kau. Hilang gitu je dahaga dia. Contoh kan? Contoh je. Baik, tak batal puasa dia. Sebab dia telang air liur yang keluar daripada ma'din je. Faham? Baik. Katanya, falau kharaja 'anil fam, thumma raddahu wa batala'ah, aw balla khaytan biriqihi wa raddahu ila famihi, wa 'alayhi ruqubatun tanfasil, aw ibtala'a riqahu makhlutan bighairihi aw mutanajjisan aftar. Berarti molek. Kitab dulu, kitab lama, kitab turas, dia susunan dia adalah susunan yang hebat. Susunan dia ikhtisar, ringkas, padat, lepas tu mengandungi makna yang banyak. Baik, cuba kita tengok. Falau kharaja, maka sekiranya keluarlah ia, kembali kepada riquhu, air liur dia keluar. Keluar anil fam, daripada mulut. Air liur dia keluar daripada mulut, daripada kawasan mulut. Lepas keluar daripada kawasan mulut, thumma raddahu, kemudian mengembalilah ia, kembali kepada as-saim. Radda fa'il bagi radda, kembali kepada as-saim. Mengembalilah ia as-saim, kembali kepada riq. Riqahu, orang yang berpuasa, dia mengembalikan air liur dia setelah daripada keluar. Lepas tu dia kembalikan wabtala'ahu, dan ibtala'a, telang ia. As-saim, kembali kepada riq. Okey, satu masalah. Masalah yang pertama lagu mana? Air liur dia keluar daripada mulut, lepas tu dia mengembalikan air liur tersebut ke dalam mulut, lepas tu dia telang. Okey, itu masalah yang pertama. Dia tak jawab lagi tu. Itu permasalahan yang pertama. Contoh, duduk dengar nak buka dia patah nak pergi bazar dia nak beli dia neleh haliu kat ni. Neleh haliu dia pun
Tarik mula. Ditarik mula tu, dia pun telang. Okey. Buat dalam keadaan sengaja. Dia sedar dia berpuasa. Okey, jelas tak Satu. Ataupun masa dia cakap banyak kan, ngajar banyak kan? Ali penuh sini. Kadang-kadang orang ni apabila dia cakap banyak, Ali ada sini. Tak gitu. Dia pun waktu ambil lidah tu. Jilap belaka. Masuk mula dalam mulut. Lepas tu, telang. Syafiq, jangan buat kerja gitu. Kotor. Syafiq tak buat. Satu. Yang keduanya, au balla khaytan. Balla, benda. Membasuh ia. Dia balla ni, kita basahkan. Membasahkan ia, dia membasahkan, balla kembali kepada saim. Membasahkan khaytan akan khayt. Mana benda khayt? Mana benda khayt? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Benang. Mana benda khayt? Benang. Baik. Mikhyat. Jarum. Mikhyat. La yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min ay yamassa imra'atan la tahillu lah. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ditusuk. Ditusuk di kepala kamu bi mikhyatin min hadid dengan jarum daripada besi. Baik, alat yang digunakan untuk jahit. Khayt, mana benda khayt? Benang. Dia melembabkan benang, membasahkan benang, diriqihi dengan air liurnya. Lepas tu waraddahu, dan mengembalilah ia akan benang itu ila famihi, kepada mulutnya. Wa alaihi, padahal ada di atasnya, di atas khayt, rutubatun, lembab basah, tangfasil, yang bercerai, yang boleh berpisah daripada benang tersebut. Jelas tak? Sekarang ni Syafiq tu dah tua dah kan. Nak cocok jagung, nak cocok benda, benang dalam jagung tu tak boleh, tua dah. Lepas tu buat apa dia? Kena dengar tu, buat dengan air liur. Lepas tu tak boleh kau. Okey, benda ni basah tak Basah. Okey, basahan yang ada pada benang, lembab yang ada pada benang boleh bercerai tak? Boleh berpisah tak daripada benang tu? Boleh berpisah. Dia pun pisah tak lagi? Buat masuk pula. Jadi hak yang asal saat ni tu pisah tak? Kalau tak yakin pisah tak ada masalah. Kalau pisah lain. Kalau misalnya kering dah, dak kalau cocok dah oleh setengah jam. Kering dah ni. Buat baru pula. Itu lain. Okey, nampak? Jadi sekarang ni dibasahkan benang dia. Ketika benang dia dibasahkan dengan air, okey, benang dia basah. Lepas tu dia mengembalikan benang tersebut ke dalam mulut dia. Sedangkan pada benang tersebut ada rutubah. Apa makna rutubah? Lembab ataupun basahan yang boleh berpisah. Faham? Berarti tak basahan hak tangfasil, yang boleh berpisah daripada benang tersebut yang akan duduk dalam mulut dia. Jelas tak? Berapa masalah dah? Berapa masalah dah? 3 warna baru 2. 2 masalah baru tu. Jawab tak lagi? Tak. Masalah yang ketiga, atau awi batala ariqahu, ataupun ibtala'a, telang ia, riqahu, akan air liurnya. Makhlutan, hal kepada bagi riq. Hal keadaan air liur di saat itu makhlutan, bercampur. Bighairihi, dengan selain daripada riq. Air liur dia campur dengan nasi dekat celah gigi. Air liur dia campur dengan darah. Air liur dia campur dengan ubat gigi. Air liur dia campur dengan ubat yang letak bawah lidah. Makhlutan bighairihi. Au mutanajjisan, atas pada makhlutan bighairi, ataupun air liur dia saat ni tu najis. Mutanajjisan, ataf pada makhlutan. Mutanajjis dengan sebab benda kena najis lah, tak kira lah lagu mana. Darah ke? Ataupun selain daripada darah. Kerana selain daripada darah. Ni, dia ambil air nak komo. Ya, air nak komo. Dia komo. Tengok tak cicok. Kayak tu ada tak cicok. Besar pula tu.
Mujur dak bulan Ramadan tidak telang tak cicak. Jadi penado tu. Tak perlu ambil vaksin dah lepas daripada tu. Bang tak cicak. Gurau je tu. Baik. Jadi dia jadi komo mulut. Ai tak cicak. Okey, najis tak mulut dia? Najis. Okey, untuk semua permasalahan saat ni aftar, jawab bagi lau. 4 permasalahan. Berbuka ia. Maksud dia berbuka batal puasa. Masalah yang pertama, air liur dia keluar daripada mulut, daripada hak mulut. Lepas daripada tu dia masukkan balik air liur, lepas tu dia telang. Satu. Yang keduanya dia basahkan benang dengan air liur dia. Lepas tu dia mengeluarkan benang tersebut. Dia pun buat basuh semula benang dalam mulut. Sedangkan pada benang tu masih lagi ada basahan yang boleh berpisah. Yang bercampur dengan air liur yang duduk dalam mulut dia. Lepas tu dia telang. Yang ketiganya, dia telang air liur yang campur dengan benda lain. Campur dengan nasi. 2 hutir setengah. Ataupun setengah hutir. Tak kira lah. Ataupun air liur saat ni adalah mutanajis. Maka untuk permasalahan tersebut, batal puasa dia. Untuk semua permasalahan tersebut, batal puasa dia. Faham? Orang tu dia gosok gigi. Okey, hukum gosok gigi pada bulan Ramadan sebelum daripada fajar, sebelum daripada tergelincir matahari, hukum dia adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah. Melainkan kalau mulut dia berubah kerana dia berpuasa. Sebab pada pagi tadi dia tak sahur. Dia tak makan benda. Jadi mulut dia busuk saat itu kerana dia berpuasa. Walaupun sebelum daripada gelincir matahari, maka atas pandangan sebahagian daripada ulama, mazhab Imam Syafi'i, hukum dia adalah makruh. Baik, namun sebahagian daripada yang ulama yang lain, antaranya pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi sendiri, tidak makruh. Kalau selepas daripada tergelincir, maka pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dia makruh. Tapi pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi tidak makruh. Okey, katakanlah atas pandangan mu'tamad, hukum dia ataupun kita tak payah bincanglah makruh ataupun tidak, cuma kita nak bincang masa dia gosok gigi. Jadi apabila dia gosok gigi, dia gosok lepas tu dia pun komo. Lepas tu berigi hok yang ada air dia pun gosok pula. Okey, dia pun lepas tu dia telang. Maka batal puasa. Satu. Ataupun dia tak ubat gigi. Saat ni hok dah tak ubat gigi, dia tak ubat gigi. Dia pun dia pun komo sikit. Komo sikit masih lagi ada ubat-ubat gigi dalam mulut dia. Ain, bukan athar. Athar tak ada masalah. Ain. Diri. Zat ubat gigi. Faham? Kita kan boleh rasa. Ada rasa lagi. Ada rasa lagi. Entahlah. Sedap Pudina rasa. Baik. Maka batal puasa. Nampak? Tu kena berhati-hati. Habis. Walau jama'a riqahu fabtala'ahu. Hak Syafiq tadi sekiranya jamaah mengumpul ia riqahu akan air liurnya. Jama'a riqahu. Lepas tu fabtala'ahu. Kemudian dia telang. Fabtala'a, telang ia. Hu akan dia akan riq. Dia pukul-pukul lepas tu dia telang. Lam yuftir. Tidak berbuka ia. Maksudnya tidak batal puasa. Fil asah, pada kaul yang asah. Baik. Sebab dia? Sebab air liur saat ni tu keluar daripada ma'adin dia. Keluar daripada ma'adin dia. Dan kalau keluar daripada ma'adin sikit ke banyak sama je lah. Faham? Walaupun sengaja dikumpulkan. Ini mengikut kaul asah. Namun, pandangan yang kedua mengatakan batal. Sebab dia? Sebab dia melihat kepada bahawasanya benda tu untuk kita nak jaga mudah. Kenapa kita pergi telang? Tidak telang tu boleh. Kenapa kita pergi telang? Kita pandangan yang kedua. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tak batal puasa. Baik. Katanya, walau sabaqa ma'ul madati awil istinsyaqi. Sekiranya telajak. Sabaqa ni makna benda sabaqa? Telajak. Ke tidak telajak? Reti telajak. Deng. Kata telajak. Telajak.
Nak pergi surah, telajak pah. Nuh, berserma, Syafiq. Contoh. Okey, telajak. Faham? Nak pergi surah, mana apa berserma? Pukul 8.30 dah. Orang duk tunggu, mana tu imam apa lagi? Nah, tu telajak. Sebab hati duduk berserma. Hati tak ada surah. Syafiq tak gitu, Syafiq bagus je. Contoh je. Walau sabaqa, dan jika telajak, ma'ul madati, air berkomo-komo. Awil istinsyaqi, baca gitu. Awil istinsyaqi, baca gitu. Atau air masuk ke air ke hidung. Istinsyaq masuk air ke hidung. Madmadah masuk air ke mulut. Telajak. Air komo, air yang kita masuk ke hidung, telajak. Ila jaufihi, kepada rongganya. Jauf, kalau dalam bak hidung ni, lebih daripada qasabatul anf, lebih daripada ni batang hidung. Lebih daripada khayshum, lebih daripada batang hidung. Lebih daripada batang hidung, tu jauf dalam bak hidung. Jauf dalam bak mulut ni adalah masuk dalam halaq. Masuk dalam halqu. Baik. Maka ketika tu fal madhhabu, okey, maka al madhhab, pandangan hak yang kuat dalam meriwayatkan madhab, akan berlaku khilaf dalam meriwayatkan madhab. Hak yang paling kuat dalam meriwayatkan madhab, annahu, bahawasanya. Al madhhabu mubtada, annahu khabar, jumlah tu jadi jawab bagi law. In balagha aftar, jika mubalaghah ia, nescaya berbuka, batal puasa kalau dia mubalaghah. Maksud mubalaghah ni berlebih-lebihan. Atau makna mubalaghah, maka batal puasa. Wa illa fala, dan jika tidak, maksudnya jika tidak, wa illam yubaligh, jika tidak mubalaghah, fala ay fala yuftir, maka tidak batal puasa. Jadi sekarang ni, ketika mana seorang saat ni, berarti molek. Seorang saat ni berwudu. Seorang saat ni benda berwudu. Maka dituntut kepada dia, ketika dia berwudu, dituntut untuk dia berkomo dan memasuk air ke hidung. Maksudnya, orang yang berwudu, sunat dia memasuk air ke hidung dan sunat dia berkomo. Sunat dia berkomo-komo dan sunat dia memasuk air ke dalam hidung. Walaupun dia sedang berpuasa. Memasuk air ke dalam hidung. Berkomo-komo adalah perkara yang dituntut. Aku berarti molek, perkara yang dituntut. Bagi orang yang berwudu. Berarti molek dituntut bagi siapa? Bagi orang yang berwudu. Namun, mubalaghah pada berkomo-komo dan pada memasuk air ke dalam hidung dituntut kepada orang yang berwudu yang tidak berpuasa. Manakala orang yang berpuasa tidak dituntut. Dia mubalaghah pada berkomo-komo dan memasuk air ke dalam hidung. Perhati molek. Sekali lagi. Sekarang ni ketika kita berwudu, maka apa yang disunatkan kepada kita dua. Yang pertamanya berkomo, yang keduanya masuk air ke dalam hidung. Dua. Dan sunat lagi, dua lagi. Benda dua lagi. Mubalaghah pada berkomo. Dia berkomo mubalaghah pada berkomo Sunat kita berkomo dan mubalaghah pada berkomo. Orang mubalaghah pada berkomo dua dia dapat. Mubalaghah dah berkomo Okey, faham? Dalam masalah masuk air ke hidung, sunat kita masuk air ke hidung dan sunat kita mubalaghah. Tapi masalah mubalaghah hanyalah dikhususkan kepada orang yang tidak berpuasa. Manakala orang yang berpuasa tidak dituntut, bahkan dilarang di mubalaghah. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq." Hendaklah mubalaghah oleh engkau pada istinsyaq, masuk air ke hidung, illa an takuna sha'imah. Melainkan kalau mu orang puasa. Maksudnya tidak ada tuntutan kepadamu untuk mubalaghah kalau mu berpuasa. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, apabila kita faham di sini,
Jadi untuk orang berpuasa, perhati molek, kita nak tengok manakah hak yang masyru' dan manakah hak yang ghairu masyru'. Perhati molek manakah hak yang ma'murum bih, manakah hak yang ghairu ma'murim bih. Ni penting. Penting ni sebab di sini kita akan tahu hukum-hukum yang berkait dengan dia. Kita kena tahu. Ketika kita sedang berpuasa, Syafiq, kita ambil wudu. Berkomor dengan masuk air ke hidung dipanggil benda ma'murum bih ataupun masyru', benda hak yang diperintah. Benda hak yang disuruh kita buat. Benda hak yang dituntut, benda yang disyariatkan. Okey, boleh faham? Okey, berkomor dengan benda, dengan masuk air ke hidung dipanggil masyru' ataupun ma'murum bih. Jelas? Manakala mubalaghah pada berkomor, mubalaghah pada istinsyak, ma'mur ke tak? Tidak. Tidak diperintah. Tidak disyariatkan. Bagi orang yang berpuasa, mubalaghah pada berkomor dan masuk air ke hidung. Okey, jelas tak? Jelas? Maka, tiba-tiba terlajak. Maksud dia terlajak. Sengaja tak terlajak ni? Tak sengaja. Terlajak air. Masuk ke dalam rongga. Batal tak puasa dia? Okey, kita kena tengok. Batal ke tak, kita kena tengok. Adakah ia terjadi? Perhati molek. Adakah ia terjadi dengan sebab kita melakukan perkara yang diperintah ataupun tidak? Kalau ia terjadi dengan sebab kita melakukan apa yang diperintah, dengan sebab kita melakukan apa yang diperintah, maka tak batal puasa. Okey, boleh faham? Sebab ia terjadi benda dari kerana kita melakukan apa yang diperintah, maka tak batal puasa. Namun, kalau sekiranya ia terjadi bukan kerana kita melaksanakan apa yang diperintah, bukan kerana kita melaksanakan apa yang diperintahkan, okey, boleh faham? Maka batal puasa. Jelas? Sini ia ada sebut tak ma'ul madmadah awil istinsyak pada wudu? Sebut tak sini? Sebut tak? Sebut tak? Tak ada sebut. Jadi tengok pada zahirnya komor masuk air ke hidung secara umum, tapi tidak. Kita kena faham, tidak. Ia hanya khusus komor dengan masuk air ke dalam hidung ketika kita berwudu. Jelas? Ketika kita berwudu. Sebab hak ni hak yang dia, hak yang masyru', hak yang ma'murum bih. Jelas tak? Jadi bermakna kalau orang tu komor saja pada bulan Ramadan saja nak masuk air ke dalam wudu, duk berok semelik lambat sangat, hadap saja ambil air, komor gitu. Tiba telang. Sebab masa dia buka saat ni tu, air kuat buka. Telang tak setarang. Maka batal tak puasa dia? Batal puasa dia. Sebab dia tertelang. Batal puasa dia sebab dia tertelang. Tak apa, duduk. Biar. Baik. Faham? Sebab benda tu bukanlah ma'murum bih. Maka apa benda hak dia panggil ma tawallada min ghairi ma'murin bihi, ma tawallada min ghairi ma'murin bihi yuftir. Setiap perkara hak yang berlaku dari kerana bukan benda yang diperintah, maka dia akan membatalkan puasa. Walaupun tanpa ikhtiar dia. Sekarang ni bukan sengaja. Sebab sabaqah. Kita cerita dah, bukan sengaja. Kalau sengaja masalah lain. Ni sabaqah. Sengaja tu lain. Memang ambil wudu. Sunat kita komor 3 kali. Tapi buat masuk 3 waktu biasa je. Pelik sungguh dia. Aku tengok muka komor 3 kali tadi, tapi warna waktu biasa. Tu sengaja. Faham? Dia setiap kali berwudu, hilang dahaga dia. Pelik dia. Ding. Setiap kali berwudu, hilang dahaga dia. Sudah. Apa? Sebab tip saya ambil wudu pada bulan Ramadan, saya ada tip untuk menghilangkan dahaga. Cara dia adalah dengan saya berkomor 3 kali, sekali je saya buat tubik. Hak 2 hari ada lah. Tak apa benda, hilang. Tu sengaja, tu jelas dah. Batal puasa, tu sengaja jelas batal puasa. Hak ni bukan hak sengaja ni. Hak ni bukan sengaja. Hak ni terlajak. Jelas tak? Okey, apabila kita faham alasan dia,
benda tu terjadi, batal puasa kerana ia terjadi dengan sebab benda yang tidak diperintah, dia lahir daripada benda yang tidak diperintah, maka batal puasa. Kalau dia lahir daripada benda yang diperintah, maka tak batal puasa. Dia komo saja-saja, ada perintah tak? Ada tuntutan ke tak? Tak ada. Maka batal tak puasa kalau terlajak. Batal. Faham? Ataupun dia komo kali ke-4, kali ke-5. Dia komo kali ke-4, kali ke-5. Sedangkan hak yang dituntut berapa kali? Batal tak puasa kalau terlajak? Batal. Baik. Katanya, walau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu lam yufdir in ajaza an tamyizihi wa majjih. Maka jikalau berbaki oleh makanan baina asnanihi, di celah-celah giginya, fajara bihi riquhu, maka mengalir dengan makanan tersebut oleh air liurnya. Sekarang ni ada makanan celah gigi. Tiba-tiba makanan saat itu campur dengan air liur, sampai ke tertelang, maka lam yuftir, tidak batal puasa. Tapi dengan syarat in ajaza an tamyizi, jika tidak mampu ia, ajaza, lemah ia daripada membezakannya kan ta'am, lepas tu wamaji dan nak kehek. Nak bezakan makanan, nak patu nak kehek, tak mampu. Sekarang ni adalah celah gigi tu. Lepas tu, paman dia tak ada. Cari dalam air tu, tak ada . Cari air, tak ada . Okey, boleh faham tak? Maka itulah air liur tersebut. Batal tak puasa dia? Tak batal. Jelas tak? Kalau, ada. Benda, ekor ikan tergigi, dia celah gigi. Ada. Dia capai dia, ada. Sedap. Kang telang. Ada batal puasa. Sebab dia mampu tamyiz. Dan mampu benda, mampu kehek. Sekarang ni memang ada celah gigi . Memang tak kehek lagi. Tengah membayar ni. Ada . Lepas tu, mana pula? Tok Imam baca panjang kan? Dia tak ada benda nak buat dalam membayang, main terawih. Nak tadabbur Quran, tak faham. Tok Imam pula, tak pun nak sedap pula suara. Serok. Kuliah banyak. Lepas tu, Tok Imam baca panjang. Kamu buat wan ni. Wah, halus saja. Dia main gigi dia. Ada. Hak dekat celah gigi sikit . Lepas tu, paman ni. Cari-cari dalam air tak ada. Dia pun telang air liur. Jadi bermakna benda tu campur dengan air liur, dia telang air liur. Tapi dia tidak dapat membezakan. Dan tidak dapat kehek dah benda tu. Maka, batal tak puasa dia? Tak batal. Tapi kalau dapat kehek, bapa seni hak duk celak. Dah gigi lubang besar, hak lekat pun besar. Matikan tu lekat. Duk celah tu. Tengah semayang waktu baik. Telang lalu lah. Tapi tadi contoh sembahyang tarawih kan. Sembahyang tarawih tak puasa ni siang hari lah. Kita kena buat contoh siang hari lah. Tekan puasa. Dan silap buat contoh ni. Okey. Katanya lagi. Walau ujira mukrahan lam yuftir. Dan jikalau dituang di dalam mulutnya, dalam keadaan dia mukrahan, dipaksa, lam yuftir, maka dia tidak batal puasa. Jadi ada orang suap dalam mulut dia, dalam keadaan dia dipaksa. Sebagai contoh, dia tak sedar. Tengah-tengah tu dia pesang. Allah kata dia pesang. Pesang, pegang. Cari air. Kita pun, dia pun telang dia ada. Baru sedar. Baru sedar lepas telang air. Hilang tu dahaga. Tapi masa buat saat ni tu, bukan ikhtiar dia. Tak batal puasa. Faham? Cuang air tak sedar lagi. Cari nasi pula. Nasi lauk-lauk dah sedap baru buka mulut. Tukar lauk sedap baru buka mulut. Telang. Tak sedar lagi. Lepas tu baru sedar. Lepas tu kenyang. Baru sedar. Tak batal puasa. Tu ujira mukrahan lam yuftir.
Wa in ukriha hatta akala afdara. Saat ni orang buat. Okey, tidak orang buat ah. Faham tak lagi? Dia mukrahan tu contoh dia kadang dia pesang ataupun dia tidur. Jadi pesang wengen tak? Ada orang ni apabila dia tidur, kalau kita tok garang depan mulut dia, dia akan musuh ke biasa buat kau orang? Musuh ke biasa buat ni? Biasa buat ni? Oh, tu dia. Buat siapa ni? Buat siapa? Oh, kena dulu saya cek dulu. Saya dak buat dah. Jadi orang gitu. Dia jadi kan mulut dia ni. Oh, memang. Kawan ni tengah tidur, tok gagang. Mamoh macam kambing dah. Nampak dia bergarang. Baik. Okey, tu dipanggil dia ujira. Orang masuk lepas tu dalam keadaan dia mukrah ni tak ada pilihan dia. Bukan pilihan dia. Tidak sedar. Tapi wa in ukra, dan jika dipaksa akan dia hatta akala, sehingga dia makan. Dipaksa sehingga dia makan. Afdara fil azhar. Berbukalah ia, maksudnya batal puasa dia mengikut kaul al-azhar. Faham? Tapi kena cukup syarat paksaan lah. Jadi orang paksa dia. Amin. Contoh. Jangan awak gitu Amin. Contoh. Dia pegang, arif. Makan. Mudak makan ni, nampak bisa. Makan. Dia buat sungguh, bukan gura-gura tak. Contoh. Tapi Amin tak jawab contoh gitu Amin. Contoh orang lain. Dia tubuh macam Amin dah. Pegang. Makan. Tidak aku cocok bisa. Cek cocok sikit. Aku cocok dalam lagi. Allah kawan ni. Kawan ni pun makan. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab dipaksa. Faham? Tapi kalau arif paksa orang macam bersuami, suruh makan, ataupun suami, arif. Adik arif, Hakimi. Pergi kat Meh, nampak kayu satu dua. Makan Meh. Makan Meh. Meh pun ketuk pada tu. Makan. Siap pilih mana tak sedap, mana sedap. Lepas tu tak batal puasa. Sebab benda sebab tak cukup syarat paksaan. Faham? Tak cukup syarat paksaan. Allah budak sesuatu mutiuk bereboh. Mumbuh, reboh. Cek ketuk bereboh dia. Boleh dia makan. Dia kena cukup syarat paksaan. Silap. Jika dia kata batal puasa kan? Wa in ukriha hatta akala aftar. Silap. Anak hurah yang pandangan muktamad saat ni. Nanti tak baca habis gaduh teh. Nak buat contoh. Jika dipaksa sehingga dia makan, maka aftara, berbuka ia. Maksud dia batal puasa fil azhar. Fil azhar mengikut apa yang diterjih oleh Imam Rafi'i. Tapi pentarjihan Imam Rafi'i dalam bab ni adalah dhaif. Pandangan mu'tamad, qultu, berkata oleh aku An-Nawawi, al-azharu la yuftir. Pandangan al-azhar tidak berbuka ia. Maksudnya tak batal puasa. Wallahu a'lam. Tapi dia ada syarat-syarat paksaan. Ya, antara syarat paksaan orang yang suruh dia buat saat itu mampu untuk mencederakan dia. Dan dia saat itu kena buat benda yang dipaksa. Ni ada air kosong. Lepas tu ni air tapping, meluping. Kawan ni kata minum air kosong tu, bahan meluping. Contoh, seorang paksa dia. Tu batal puasa. Sebab dia buat lain daripada apa yang dipaksa. Dia kata dah orang paksa sangat bahan meluping ya. Kawan ni paksa air dia. Air masuk. Batal tak puasa gitu? Batal. Sebab dia buat benda lain daripada paksaan. Sebab dia ingat paksaan tak batal puasa kerana tidak ada ikhtiar dia. Maksudnya di luar pilihan dia. Dia terpaksa kena buat. Tapi kalau ada pilihan dia, maka batal puasa. Orang suruh buka air ni bahan air tap meluping. Kalau orang paksa, mau minum. Enggak. Untuk setegak tak apa dah. Dia bahan segelah. Batal. Orang suruh minum. Setegak. Minum dah. Minum lagi. Minum lagi. Faham? Dah. Orang minum. Minum. Kok habis segelah lalu.
Siap ngegelah-gelah ke mama. Baik. Tu batal puasa. Sebab dia dibuat lebih daripada paksaan. Katanya wa in akala nasiyan lam yuftir. Dan jika makan ia nasian akan nasi itu. Dia makan nasian nasi. Lam yuftir tidak berbuka ia. Jadi kalau makan nasi tak batal puasa. Jadi bermakna hak yang batal puasa kena makan selain daripada nasi. Itu dalam kitab kata itu wa in akala nasiyan. Dan jika makan ia nasian nasi. Betul ni? Ada kan? Lepas tu kan ni? Oh nasi yang terlupa kan ingat nasi ni. Nasian tu bukan nasi, terlupa. Dan jika makan ia nasian hal keadaan dia terlupa. Terlupa benda. Terlupa sedangkan dia sedang berpuasa. Terlupa dia puasa. Faham? Dia makan dalam keadaan dia terlupa dia sedang berpuasa. Lam yuftir tidak berbuka ia, tak batal puasa. Dia makan. Dia lupa dia berpuasa. Ingat tak puasa? Nyangkok. Maka tak batal puasa. Okey, habis. Illa an yakthura fil asah. Melainkan bahawa banyak. Kerap kali berlaku. Pagi lupa, tengah hari lupa, petang lupa. Lupa sama. Mana minyak omong mulut mu? Aku lupa. Lupa pagi, lupa petang. Seminggu lupa. Orang lain puasa, lapar perut. Dia puasa kenyang perut. Sebab dia lupa. Makan apa? Lupa. Dia kata, lupa. Allah dia ni. Itu yakthur. Kerap. Banyak. Melainkan, kalau banyak, batal puasa. Di hak yang kata tak batal tu, jarang-jarang. Qultu berkata oleh aku Imam Nawawi. Al-asahu la yuftir wallahu a'lam. Pandangan yang asah, walaupun kerap kali, maka tidak berbuka tak batal puasa. Oh, sebulan Ramadan tiap-tiap hari ada. Kalau tak lupa pagi tengah hari, tak lupa tengah hari petang. Malam je tak lupa, malam ingat. Hak lain lupa apa? Lupa. Tapi tekah laut tak lupa ingat ah. Kalau laut sedap lupa apa? Nabi. Tak batal puasa ni. Pandangan mu'tamad. Walaupun kerap kali berlaku. Wallahu a'lam. Wal jima'u kal akli 'ala al madhhab. Dan jima' seperti makan di atas mazhab. Hak yang kuat dalam khilaf meriwayatkan mazhab. Maksudnya jima' dengan sengaja batal puasa. Jima' dengan terlupa. Dia terlupa, dia ingat tak puasa. Dia ingat dia tidak berpuasa. Faham? Tiba-tiba dia jima' tak setagak. Ingat tak puasa. Lupa. Maka tak batal puasa dia. Okey, boleh faham? Kerap kali berlaku. Tak batal kau. Tiap-tiap hari. Sepanjang Ramadan. Pucat kesi tu. Dah tak makan lagi. Makan tak makan lagi. Lepas tu, jima' je. Baru nikah kali. Allah. Tak batal puasa. Wa 'anil istimna'i fayuftiru bih. Wa huru ataf 'anil istimna'i ataf pada dulu. Jauh. Mana dulu syartus saum al-imsaku 'anil jima'i. Ataf pada al-jima'. Wa 'anil al-istimna'i. Maksudnya syarat puasa mesti kena tahan diri daripada al-istimna'. Mengeluarkan mani. Melakukan onani. Kita cakap kita. Baik. Batal puasa. Fayuftiru bih. Maka berbukalah ia bihi bil istimna'. Tak kira lah. Dengan tangan ke. Dengan selain daripada tangan ke. Batal puasa. Faham tak ni? Pandangan hak yang kata tak batal puasa dengan melakukan onani pada siang hari Ramadan adalah pandangan syadz. Yang tidak boleh diambil. Yang tidak boleh dipakai. Pandangan tersebut. Kerana di sana ada hadis kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi,
yada'u syahwatahu, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makanan dia, minuman dia dan syahwah dia dari kerana aku. Dia tinggal syahwah dia. Di syahwah ni merangkumi jima' dan istimna. Istimna pun ada syahwah. Betul tak gitu? Baik. Wa kadza, dan seperti ini. Sama juga dengan istimna, ia membatalkan puasa. Khurujul mani, kadza khabar muqaddam, khuruju mubtada muakhar. Khurujul mani, keluar mani. Keluar mani. Bilamsin, dengan sebab lams, persentuhan. Dengan sebab berlaku persentuhan. Wa qublatin, dan qublah, ciuman. Wa mudaja'atin, dan mudaja'ah. Benda. Dia iltijak ni tidur menyengkeng. Dia mudaja'ah ni maksudnya duduk menyengkeng dalam keadaan berpeluk. Itu makna mudaja'ah. Duduk menyengkeng dengan bini. Kecakap kita mudaja'ah ni tepek. Kau tidak tepek. Ni baswe tepek aku. Rimah lagi jauh. Tu tepek pagi. Tepek dengan bini. Mudaja'ah. Baik. Batal agak puasa. Tapi dengan syarat batal puasa kalau tidak ada haid. Kalau tidak ada benda, haid. Sebab dia termasuk dalam keluar mani dengan mubasyarah. Dia kalau keluar mani bukan mubasyarah, bukan berlaku persentuhan kulit, tak batal. Yang batal apabila berlaku persentuhan kulit. Sebab itulah khurujul mani bilamsin wa qublatin wa mudaja'ah, kena kata bila haid, tanpa berlapik. Kalau berlapik, tak batal puasa. Sebab keluar mani bukan mubasyarah. La li fikrin, bukan kerana berfikir. Duk koya seorang. Duk buka dalam handset, benda-benda lucah. Duk dengar seorang teringat. Main orang muda pula nafsu kuat duk teringat. Benda tu adalah benda musibah di zaman kita. Musibah di zaman kita. Musibah di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan keluarga kita. Satu musibah yang cukup besar di zaman kita. Baik, mudah. Ujung jari je. Tek, ia lalu dah. Ada belaka dalam tu. Hak uduh, muka uduh pun ada. Muka comel pun ada. Ada belaka. Maksudnya tek je. Di zaman kita. Sallallahu salamatu wal afiyah. Maka, kadang-kadang tak buka pun, kadang-kadang dalam dia, Facebook. Nak buka Facebook, ada. Astaghfirullah. Mulut astaghfirullah, mata. Gitu. Kan Mi? Baik. Jadi, tiba-tiba duduk. Dia tengok. Tubik mani duk setarang. Tu. Li fikrin, kerana berfikir. Wa nadharin, dan melihat. Memandang. Bisyahwati, dengan syahwah. Ini tak batal puasa. Sebab tidak ada mubasyarah. Dia batal puasa kerana ada inzal bi mubasyarah. Faham lagi? Katanya wa tukrahul qublatu liman harrakat syahwatahu. Dan makruh al qublatu, cium. Cium di mulut ke, selain daripada mulut ke, ni antara pasangan suami isteri. Liman, bagi mereka, harrakat syahwatahu, yang menggeraklah ciuman itu akan syahwahnya. Kalau dia cium, marah lalu. Faham lagi? Naik syahwah lalu. Dia lain cium. Nak syahwah lain daripada cium bukan syahwah. Dia cium kalau menggerakkan syahwah, maka ukur dia makruh. Kalau tidak menggerakkan syahwah, maka tak makruh. Wal aula li ghairihi, dan hak yang paling utama, li ghairihi, bagi selain daripadanya, liman harakat syahwatahu, tarkuha, meninggalnya. Meninggal al-qublah. Jadi makruh. Zahirnya makruh di sini adalah makruh tangzih. Maksudnya tak dosa. Mi baru nikah. Cium bini, baru nikah cium bini. Memang naik syahwah. Faham? Lain cium kambing. Cium kambing nak naik syahwah. Faham? Zo cium kambing naik syawah tak? Tak. Cium kambing. Dia naik syawah. Dia cium bini, baru nikah naik syawah. Faham? Dia baru nikah, hak lama nikah pun,
Kadang-kadang umur 60 pun dalam bulan Ramadan ni dia kareng jadi lain. Dia ujian kan? Kareng jadi lain, yang main kareng jadi lain. Ingat masa lagi Mekah tu, anda bawa umrah, jemaah umrah atas bah tu. Anda baik gurah, anda suka gurah. Anda kata okey, kita sampai di Bir Ali. Sampai di Bir Ali, niat lagi. Okey, niat tu pocip aduk. Tapi lelaki bini tu beringat sikit, kita niat dah, dia tak boleh. Lepas tu ada seorang tu jenis nakal. Lepas tu dia derek. Oh dia kata, betul Ustaz. Lepas tu anak kata, kita jangan kata tua tak tua. Dia apabila kita berniat ni, dia ada ujian dia. Dia jadi kadang-kadang tengok bini tu jadi lain. Macam baru nikah rasa. Dia karena jadi lain. Lepas tu ada pocik tu, umur berapa dah dia kata? 60 ke berapa? Oh dia kata betul Ustaz. Ikan buat depan anak. Dia tak ramai-ramai depan anak. Lepas tu ada 2-3 orang. Kok lain. Betul Ustaz. Pak kita niat kita rasa lain tengok bini kita. Jadi kareng lain rasa. Duk rumah duk sibuk ke kerja dak cara-cara pun. Habis ngilah dalam bah. Jadi nak kabarnya ujian ketika mana? Ketika berpuasa mari. Rasa lain. Warna pula nampak macam anak dara pula bini hok umur 86. Tengok. Jangan main. Jadi benda hok yang kita nak ceritanya, kalau ciuman tu akan menggerakkan syahwah dia, tak kira orang muda kau tua, maka hukum dia makruh. Kalau orang yang tidak menggerakkan syahwah, tak ada benda dah dia. Sebab dia tengok bini dia dengan kambing lebih kurang aja. Contoh. Cium ke tak cium tak ada masalah. Faham? Tak ada masalah dia. Okey, tu taklah makruh tapi aulanya elokkan. Aula elokkan. Tu maksud wal aula lebih utama li ghairi man harakat syahwatahu tarkuha tarkul qublah. Lalu Imam Nawawi kata ni, qultu berkata oleh aku, hiya iaitu al-karahah di sini. Al-karahah yang kita faham daripada perkataan tukrah. Al-karahah al-mafhumah min qawlihi tukrah. Itu dipanggil dia marji' dhamir, hiya kembali kepada mafhum daripada lafaz yang sebelum daripadanya. Qultu hiya maksudnya kembali kepada al-karahatu al-mafhumatu min qawlihi tukrah. Ialah karahatu tahrimin fil asah. Karahah tahrim. Karahah tahrim dia sama dengan haram. Sama dengan haram. Maksudnya sama-sama berdosa. Cuma haram lebih teruk lagi. Karahah tahrim rendah sikit tapi sama-sama berdosa. Okey, boleh faham? Sama-sama berdosa. Bezalah lagu mana di antara haram dengan karahah tahrim? Dia haram ni adalah ma thabata bi dalilin qat'i. Apa yang sabit dengan dalil qat'i adalah haram. Manakala karahah tahrim adalah ma thabata bi dalilin dhanni. Apa yang sabit dengan dalil dhanni. Bukan dalil qat'i. Baik, cuma penggunaan istilah karahah tahrim tidak meluas fik mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Itu mana al-fasd. Dia mengeluarkan darah daripada saluran urat. Zaman kita ni dia ambil jarum urat cocok. Dia pun masukkan cocok dalam urat. Mula itu dipanggil mengeluarkan darah melalui fasd. Wal hijamah. Hijamah makna dia bekang. Dia bukan baca bi rabbikum, kena baca berbekam. Baca berbekam.
Ada batal puasa dengan mengeluarkan urat dan berbekam. Ada Ramadan hukum makruh kerana dia melemahkan tu. Derma darah. Batal tak? Al-fasd. Batal puasa. Okey, kita kena berhenti sini dululah. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau salah kita. Saat ni dengar balik tak, Wi? Ha? Bukan dia. Ngelang-ngelang ni putus-putus kan Ustaz? Ya, tak, Mi. Salah dia kau salah kita. Okay, baik. Lihat lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada pagi ini. InsyaAllah untuk seterusnya kita akan sambung pada hari Isnin minggu hadapan. InsyaAllah kita akan maklum semulalah dalam grup WhatsApp. Jadi terima kasih kepada semua yang join, yang share kuliah talaki online kita pada pagi ini. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tarul iman, maju berkah berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan.